إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah hari ini dalam sesi pertemuan kita ada dua poin pertama. Dua perkara yang sangat penting kita akan sentuh. Ahlan akhi Muhammad Hanazi. Baik, sebelum saya nak start, saya akan bagi salam insya-Allah. Sahabat nak bagi salam, sebab kejap lagi saya tak boleh nak baca komen sebab saya nak kena tumpu pada dua perkara sangat penting. Barakallahu fikum akhi Muhammad Hanazi daripada Perlis, masya-Allah. Akhi Syafi'i, ahlan wa sahlan. Azrul, barakallahu fikum, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Baik. Mahdi Adam, waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita ada dua perkara penting sangat. Yang pertama, mengapa pelaku bid'ah boleh merosakkan akidah pelaku dia. Okey, yang pertama, mengapa pelaku bid'ah ataupun mengapa bid'ah boleh rosakkan akidah seorang Muslim. Tengok, kesan dia sangat bahaya. Baik. Yang kedua, adakah ini sangat penting bagi mereka yang selalu menjaja boleh katakan satu cerita yang mereka ahli bid'ah ni selalu jaja. Setiap hari kita akan dengar alasan yang sama. Adakah sahabat Rasulullah boleh reka amalan sendiri? Jadi penting. Dan isu ini ada berkaitan dengan as-sunnah at-taqririyah yang ramai orang Islam gagal memahaminya. Secara umum, orang Islam kita di Malaysia ataupun secara umum hatta orang Islam di negara Islam yang lain, mereka gagal faham as-sunnah at-taqririyah. As-sunnah at-taqririyah, iqrarul Rasul, yang ni orang tak faham. Sampai sekarang. Apa maksudnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat buat sesuatu amalan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyap, itu panggil as-sunnah taqririyah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan tumpu pada dua perkara. Saya akan tulis kat sini. Kesan bahaya bid'ah atas akidah. Okey. Atas akidah pelaku bid'ah. Poin yang kedua insya-Allah kita akan tekan bab as-sunnah at-taqririyah. At-taqririyah. Yani persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan sahabat ataupun teguran baginda. Ini sangat penting. Baik ikhwani, insya-Allah kita akan tekan dua poin ni. Saya letak kat sini. Jadi insya-Allah hari ni kalau ada orang nak tanya soalan ataupun sebarang pertanyaan, dia mesti berkisar kepada dua poin ini. Pertama,
kesan dan bahaya bid'ah atas akidah seorang pelaku bid'ah. Yang ni sangat penting. Yang kedua, dan insyaAllah kita akan tengok contoh. Contoh kesan bahaya bid'ah atas akidah seorang pelakunya dan mengapa ahli bid'ah sanggup buat bid'ah. Yang kedua, as-sunnah taqririyah, yakni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempersetujui sesuatu amalan sahabat ataupun sebaliknya Rasulullah akan tegur amalan sahabat, bahkan Rasulullah akan betulkan amalan dia. Bermaksud, jawapan soalan saya, benarkah ada sahabat yang reka amalan sendiri walaupun Rasulullah ada? Ini dua poin yang sangat penting insyaAllah. InsyaAllah. Saudara Don, insyaAllah soalan, kalau awak sabar, tunggu saya habis pensyarahan insyaAllah, dan saya akan buka dua soalan sahaja. Saya akan buka ruang soalan kepada dua peserta insyaAllah. Kalau mereka nak mencari kebenaran, kena sabar. Tunggu sampai saya habis pencerahan dua poin ini. Dan saya tak akan jawab sebarang soalan sehingga saya selesaikan pencerahan saya insyaAllah. Mungkin dalam pencerahan saya akan terjawab soalan teman-teman. Tapi kalau hanya nak masuk untuk melabel orang, insyaAllah saya akan sabar. Tapi kalau hanya nak masuk untuk label orang dan buat kacau bilau, saya terpaksa blok. Itulah cara yang paling senang. Kalau orang cari kebenaran, insyaAllah. Barakallahu fikum akhi. Jazakallah khair. Orang yang nak cari ilmu akan sabar. Kalau orang hanya nak maki hamun saya maafkan insyaAllah, tak apa. Tapi hanya nak buat kacau, nak jadi budak hingusan, tak payah. Sebab awak rugi nanti. Tadi saya terpaksa blok dua orang tadi, pagi-pagi lagi. Saya nak, kalau nak cari ilmu ikhwani, dia perlukan sabar. Dan kebanyakan mereka ni, yang sokong bid'ah, ataupun rasa panas dengan bila kita bangkitkan isu bid'ah, kalaulah mereka boleh sabar seketika. Sebab mereka selalu kata, kena ikut guru. Dulu kamu anggap saya guru besar. Dulu kamu anggap Muhib ni ustaz ulama. Tapi bila saya menentang bid'ah, korang kata Muhib ni bawa fahaman sesat dan kepala sendiri. Dan tuduh Wahabi dan sebagainya. Kenapa dulu kamu suka sangat kuliah saya? Saya tahu kenapa. Sebab dulu saya banyak qasidah. Sebab dulu saya ikut kehendak masyarakat. Tapi pendakwah yang sebenar, dia kena betulkan kesilapan ada dalam masyarakat. Tapi biasa, manusia ni, dia tak suka benda yang bertentangan dengan hawa nafsu. Taib, saya tak nak cerita panjang. Jom kita pergi kat poin pertama. Mengapa bid'ah ada kesan bahaya atas akidah seorang Muslim. Saya tutup komen dulu sementara insyaAllah. Simpan soalan, jangan tanya. Simpan soalan, fokus kepada kuliah. Jom kita tengok daripada kitab Al-Imam Abu Ishaq Al-Shatibi rahimahullah. Jom, bismillah. Sehingga sekarang saya tak pandai buat technician untuk alihkan gambar. Tapi insyaAllah mungkin saya kena belajar dengan orang yang pandai buat technician ataupun IT. Baik. Sekarang ni kita pergi kat kitab siapa? Kitabul I'tisam. Karangan Al-Imam Abi Ishaq Al-Shatibi rahimahullah yang meninggal tahun 790. Ulama Andalus. Yang ni juzuk pertama. Baik. Kita pergi kepada muka surat 66. Dan bahagian ini yang sangat indah dalam kitab Al-I'tisam, fi dhammil bid'ah wa su'i munqalabi ashabiha. Yang ini sangat penting. Fi dhammil bid'ah. Kenapa bid'ah ni hina? Kenapa bid'ah ini dikeji? Ni bukan Muhib bawa bukan Arab Syria bawa. Ni ulama. Tapi ulama tak tahulah definisi ulama bagi pelaku bid'ah. Dia mesti ulama yang ikut kehendak dia. Kalau ulama ni tak boleh pakai ke? Sedangkan antara kitab, semua ulama sepakat, antara kitab terbaik dalam bab membongkarkan bid'ah dan berikan definisi ilmiah adalah kitab Al-I'tisam Al-Imam Abu Ishaq Al-Shatibi rahimahullah. Taib, sebab tu ikhwani, bab bid'ah ni sangat penting. Sebab kadang-kadang orang buat bid'ah, dia kaitkan dengan istishab, al-qiyas, tapi mereka salah. Nanti insyaAllah saya tunjuk juga. Taib. Jadi, Al-Imam Abu Ishaq Al-Shatibi, dia cerita masal dhammul bid'ah, menghina dan kenapa bid'ah ni jijik.
dan bagaimana akibat buruk pelaku bid'ah, ashabul bid'ah. Baik. Baik, kita tengok bahagian ketiga. Bahagian pertama dua ni kita dah sebut baru ni. Ini bahagian yang saya nak bagi tahu kenapa bid'ah ni bahaya, ikhwani. Baik, jom kita baca. والثالث أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له. Inilah paling bahaya. Al-mubtadi' pelaku bid'ah ni dia degil. Mu'anid. Degil untuk apa? Mu'anidun lisyara', dia degil menentang syariat Allah. Sebab dikata ya Allah Subhanahu wa taala dah kata benda ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Contoh, Rasulullah, para sahabat ataupun syariat Allah, Quran dan sunnah tak sebut pun pasal maulid, tapi kita buat. Maka dia jadi degil. Wa musyaqul lah. Musyaq yani min al-musyaqah. Ai dia akan bawa pendapat yang pertentangan dengan kata Allah dan Rasul. Lianna syari' yani Allah dan Rasul. Syari' yani al-musyarri' yang menunjukkan syariat, yang memberikan syariat. Lianna syari' qad 'ayyana limatalibil 'abdi turuqan khassah. Kerana syari' yani Allah wa Rasul. Ikhwani, mungkin kita tak faham apa maksudnya syari'. Syari' al-musyarri'. Yani syariat datang daripada dia. Dua sumber utama. Halal dan haram datang daripada siapa? Okey, saya tanya soalan tapi soalan umum, jangan tanya soalan lain. Saya tanya semua sahabat, halal dan haram datang daripada mana? InsyaAllah ikhwani, boleh jawab soalan ni? Halal dan haram. Siapa yang menentukan perkara ini halal? Siapa yang menentukan perkara ini haram? Sahabat insyaAllah boleh komen? InsyaAllah. Barakallahu fik akhi Udin. Halal dan haram datang dari Al-Quran dan Sunnah. Sahih. Hukum arak mari daripada ijma' qiyas ke Quran dan hadis? Mari daripada Quran, daripada hadis. Nanti kita tengok insyaAllah. Inilah orang kita tak faham. Ramai orang Islam kita, bila kita sebut Al-Quran dan Sunnah, sumber premier ataupun sumber utama, mereka tak faham. Dia akan sebut seperti kakak tua, Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, ya ikhwan, ijma' datang daripada Quran dan Sunnah. Siapa yang kata ijma' tu ada? Dia orang tak tahu ijma' tu mari mana. Halal dan haram ada dua sumber utama. Al-Quran was Sunnah. Allah Subhanahu wa taala kata, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai orang beriman, innamal khamru, arak, wal maisir, judi, wal ansab, wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Yang mengharamkan arak, judi, Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW lagi detail, tapi orang kita tak tahu. Tak apa. Jadi semua dah jawab, alhamdulillah. Naam, Allah dan Rasul. Barakallahu fiik ni Cloud Walker, jazakallah khair. Aiman, Allah dan Rasul, alhamdulillah. Semua yang ada kat sini faham, alhamdulillah. Baik. Jadi kita sambung. Idzan al-musyarri' yani Allah dan Rasul. Lianna syari'a qad 'ayyana limatalib al-'abdi turuqan khassah. Kerana yang memberikan syariat yani Allah dan Rasul telah menentukan seorang hamba jalan untuk menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dah tunjuk. Nak pergi syurga, Allah dah tunjuk. Nak pergi syurga, Rasulullah dah tunjuk. Nak elakkan neraka, Rasulullah pun dah suruh kita hindari jalan-jalan yang boleh menuju ke api neraka. Ala wujuhin khassah. Wa qasara al-khalqu aw wa qassara al-khalqu 'alayha bil amri wan nahy. Aw wa qassara al-khalqu 'alayha bil amri wan nahy. Yani Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat gini, kita kata ya Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kata jangan buat gitu. Baik. Allah kata wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Siapa yang suruh kita jauhi zina? Allah. Siapa yang kata kat kita jangan minum arak? Allah, yani Al-Quran. Baik. Wal wa'd wal wa'id. Siapa yang bagi tahu kita jangan buat gini, berhati-hati. Kalau buat benda ini masuk api neraka, Allah dan Rasul. Wa akhbara anna al-khaira fiha. Siapa yang bagi tahu kita puasa dapat pahala?
Allah dan Rasul. Siapa yang bagi tahu kita kalau bagi sedekah dapat pahala? Allah dan Rasul. Siapa yang bagi tahu kita kalau kita pergi haji kembali seperti anak baru lahir? Allah dan Rasul. Wa anna syarra fi ta'addiha. Segala kejahatan akan timbul bila kita dah mula melampaui batasan. Kita nak buat syariat baru, kita nak buat fahaman baru, kita nak buat akidah baru. Semua ni bid'ah yang melampau boleh menyesatkan orang. Baik. Lianna Allah ya'lam wa nahnu la na'lam. Kerana Allah yang tahu, kita tak tahu. Siapa yang tahu mana kebaikan dan keburukan? Allah dan Rasul. Adakah kita tahu jalan yang boleh menuju syurga? Kita tak tahu. Adakah kita tahu jalan yang boleh menyesatkan kita? Kita tak tahu. Siapa yang tahu? Allah dan Rasul. Wa annahu innama arsala ar-rasula rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Muhammad sebagai rahmat, sebab orang kita faham rahmatul alamin benda lain, tapi orang tak faham bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyelamatkan kita, tapi kita tak nak. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mathali, ada satu hadis, inna mathali wa mathala ma ba'athani Allah bih kamathali rajulin أوقد نارا ليستضيء بها فجعلت تلك الهوام والفراشات تقع فيها فهو يدفعهم عنها ويذبهم عنها وهم يقتحمون فيها وينازعوه يقتحموا فيها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih rawah al-Bukhari wa Muslim, umpamaan aku seperti seorang lelaki berjalan di tengah gelap, maka dinyalakan api. Bila dinyalakan api, faja'alat tilkal hawam wal dhubab wal farash yaqa'u fi tilkan nar. Biasa bila kita pasang api di tengah-tengah malam, apakah binatang dan serangga yang akan terus cari api? Serangga akan terus pergi ke api. Sedangkan api ni boleh membakar serangga, tapi serangga nak juga pergi ke api. Faja'ala dhalika rajul yadhubbuhum 'anil nar. Jadi orang lelaki ni takut serangga ni bila pergi ke api akan terbakar. Maka dia halau serangga ini supaya tidak membunuh diri. Tapi serangga ini tetap degil dan nak masuk mencari api sebab dia ingat itulah cahaya. Tapi dia sebenarnya bukan ikut cahaya, tapi dia menuju ke arah kemusnahan dia. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu menjaga kita, melarang kita buat benda, kita kata tak ya Rasulullah, engkau buat gitu, tapi tak apalah, kita nak buat benda lain sebab engkau confirm masuk syurga. Itulah dikatakan rahmatul lil alamin. Kena patuhi perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah satu demi satu. Kalau tidak, kalau kita, okey, saya nak tanya sahabat, kita boleh kenal semua, untuk soalan untuk semua insya-Allah. Adakah kita boleh tahu jalan menuju syurga tanpa tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soalan untuk semua insya-Allah. Teman-teman, adakah kita boleh menjumpai jalan menuju syurga tanpa tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waalaikumsalam akhi. Orang Brunei, waalaikumsalam. Sekali lagi soalan, adakah kita boleh menemui jalan yang menuju syurga tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar kepada kita? Masya Allah, terbaik Zubair. Amat mustahil. Memang kita tak akan jumpa jalan syurga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tunjuk. Alif, barakallahu fiik. Ni tak boleh terbaik akhi ni. Masya Allah. Ni semua orang faham, alhamdulillah. Udin kemah. Tak boleh kemah Udin. Orang Terengganu ni, Udin. Saya nak jumpa awak ni. Tanpa petunjuk Nabi, terbaik akhi Hanazi, kita tak akan jumpa jalan, ya Allah. Terbaik Cloud Walker. Naam, kita tak akan menemui jalan menuju syurga tanpa tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa panduan Rasulullah. Naam, barakallahu fik akhi. Khalifah, terbaik. Sahabat, komen. Orang yang sayang sunnah ni minta tolong komen insya-Allah. Sebab saya nak kenal korang. Khalifah, naam, tidak. Kita tak akan tahu jalan menuju syurga tanpa ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum Khalifah.
Taib, sambung. Setakat ni insya-Allah jelas Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azhari masya-Allah orang hebat juga. Taib, sambung insya-Allah. Susah nak. Okey, kita habiskan insya-Allah supaya Taib, sambung. Idzan fal mubtadi' untuk orang yang baru masuk, saya baca daripada kitab ini, Kitabul I'tisam karangan Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah. Antara kitab hebat yang membongkarkan bid'ah dan menunjukkan kesan bahaya bid'ah atas akidah orang Islam insya-Allah. Okey, akhi Mujahid, ahlan wa sahlan. Orang Selangor, ahlan wa sahlan. Baik. Idzan fal mubtadi' raddun li hadha kullih. Apa masalah pelaku bid'ah? Dia tolak semua perintah Allah dan Rasul. Okey. Sekarang ni, teman-teman, korang faham tak kenapa ramai orang rasa kepanasan bila saya kata cintai Al-Quran dan Sunnah? Kenapa mereka panas? Kita boleh faham. Orang ahli bid'ah, dia memang tak akan setuju dengan Quran dan Sunnah sahaja. Sebab dia tak tahu agama ni datang daripada mana. Dia ingat agama ni datang ijma' qiyas. Dia ingat Quran dan hadis sama dengan ijma' dan qiyas. Saya nak terangkan kat sini ikhwani, khususnya mengenai qiyas. Saya berhenti kat sini, tapi tak apa, kita habiskan ni, lepas tu kita terangkan pasal qiyas. Fal mubtadi' raddun li hadha kullih. Ahli bid'ah, dia akan tolak segala perkara datang daripada Quran dan Sunnah. Sebab, okey, fa innahu yaz'um anna thamma turuqan ukhar. Kerana pelaku bid'ah ni, dia mendakwa rupanya ada jalan syariat yang lain. Dia tak setuju Quran dan Sunnah. Laisa ma hasarahu syari'u bimahsur. Dia tak setuju. Kenapa hanya Quran dan Sunnah sahaja? Dia marah. Pelaku bid'ah mesti dia akan panas. Kenapa? Dia kata, kenapa hanya syariat datang daripada Allah dan Rasul? Dia kata, dia tak setuju kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kenapa halal dan haram hanya datang daripada Quran dan Sunnah. Wala ma ayyanahu bimuta'ayyan wa anna syari'a ya'lamu wa nahnu aidan na'lam. Ahli bid'ah ni dikata, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat maulid, sahabat tak buat, tak apa, kita boleh buat. Dia maksudnya, ya, kita tak nafikan Quran dan Sunnah. Tapi mereka kata, wa nahnu aidan na'lam. Kami pun ada ilmu. Siapa? Ulama terdahulu. Siapa ulama? Dia tak akan sebut. Bagi dia ulama yang sesuai dengan pendapat dia. Bal rubbama yafhamu min istidrakihi at-turuqa 'ala asy-syari'. Aywa. Mungkin dia akan faham, walaupun Allah kata begitu, walaupun Rasulullah kata begitu, tapi dia akan ada fahaman lain. Annahu 'alima ma lam ya'lamu asy-syari'. Sebab tu dia kata, walaupun Allah dan Rasul tak sebut perkara ini secara khusus, walaupun Allah dan Rasul tak sebut benda ini, tapi kita boleh cari hukum baru walaupun tidak ada dalam Quran dan hadis. Taib. Sekarang ni ikhwani, ada orang yang saya nak bagi tahu contoh insya-Allah. Minta maaf. Ada orang yang sentiasa bila kita kemukakan Al-Quran dan Sunnah, dia akan kata, ijma' qiyas. Kenapa kamu tolak ijma' qiyas? Kita tak tolak. Dengar betul-betul. Ulama' Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar tak akan tolak ijma' dan qiyas. Tapi kena ingat, ijma' dan qiyas ada syarat yang banyak. Kerana ijma' dan qiyas tak akan wujud tanpa Quran dan Sunnah. Yang ni orang tak faham. Bagaimana awak tahu ijma'? Bagaimana awak kenal ijma'? Bagaimana? Dia tak akan jawab. Bagaimana awak tahu ijma'? Dia akan jawab ulama'. Bagaimana ulama' tahu ada ijma'? Itulah masalah orang kita. Ijma', ikhwani. Kenapa ijma' tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ijma' tak wujud kecuali di zaman sahabat. Bagaimana ijma' berlaku? Ijma' berlaku bila sahabat tanya mengenai satu isu. Contoh, ada satu isu berlaku di zaman Umar radhiyallahu anhu, iaitu imlasul mar'ah. Baik. Imlasul mar'ah. Yani imlasul mar'ah dalam hadis sahih Bukhari Muslim, wanita datang ke wanita yang mengandung, dia pukul perut dia, wanita
dengki dengan wanita satu lagi, madu dia mengandung, dia pergi pukul. Berlaku di zaman Umar radhiyallahu an, khalifah yang kedua. Di zaman Umar ada seorang wanita pukul madu dia yang sedang mengandung dengan satu kayu, maka wanita yang mengandung gugurkan anak dia. Maka Umar radhiyallahu an cari dalam Quran, tak jumpa hukum apakah kita nak buat terhadap bayi yang gugur kerana telah dibukul oleh wanita. Wanita ni dah pukul madu dia, maka madu dia telah gugurkan anak bayi. Bagaimana nak bagi pampasan? Ad-diyah ni pampasan. Ni ilmu juga dalam kitab Al-Faqih Al-Mutafaqih, kitab Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang meninggal di abad Hijrah keempat. Baik. Jadi budak bayi yang gugur daripada ibu dia, apakah sepatutnya kita bayar pampasan kepada ibu dia ataupun apakah kita nak bayar? Umar tak tahu. Sebab dia cari dalam Quran tak jumpa. Dalam sunnah Rasulullah SAW, dia cari dalam Umar, Masya Allah, sahabat yang alim. Tapi biasanya kadang-kadang sahabat terlepas pandang satu hadis sebab mereka pun menyaga. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma min imri'in muslimin illa wa ta'zubu anhu sunnatun min sunani Rasulillah. Tiada seorang muslim atas muka bumi ini mesti terlepas pandang satu sunnah. Hatta saya. Mungkin satu hukum saya tak pernah dengar hadis ni. Hadis sahih. Hadis sahih. Sebab ikhwan ni, hadis sahih banyak. Lebih pada, kalau Sahih Bukhari ada 7,000. Tapi yang mukarrar, 5,000 hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, ada dalam hadis, kalau saya tak silap, ada juga 5,000. Maksudnya, wallahualam, hadis sahih dalam 10,000. Kita kadang-kadang terlepas pandang satu hadis. Taib. Jadi Umar radhiyallahu an kumpulkan sahabat. Berlakulah ijma'. Bila berlaku ijma'? Setelah zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Sebab tu kita panggil ijma'us sahabah. Ijma'us sahabah hujjah. Walaupun ada seorang doktor yang saya hormati, dia nafikan, itu pendapat dia. Saya pelik kenapa dia nafikan ijma'us sahabah. Wallahualam. Taib. Bukan tajuk kita. Umar kumpulkan sahabat. Dia tanya sahabat, man minkum sami'a hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an imlas al-mar'ah? Siapa di kalangan kamu pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wanita yang gugurkan janin dalam perut? Siapa ada dengar bangkit bangkit Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an. Bangkit Al-Mughirah dikata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laha diyatu ghurratu 'abdin aw amah. Kata Al-Mughirah radhiyallahu an, aku pernah berada dan menyaksikan satu peristiwa di mana depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita pukul seorang wanita yang lain yang sedang mengandung, maka dia gugurkan janin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan keluarga wanita yang pukul perut wanita yang mengandung untuk memberikan diyatu ghurratu 'abd. Yani kena bagi pampasan hamba budak kecil. Jelas? Baik. Maka Umar radhiyallahu an, cara Umar tidak akan menerima hadis ini daripada seorang, mesti ada seorang penyokong. Qala itini bil bayyinah ala qawlika hadha. Bawa aku satu saksi mengenai kebenaran dakwaan awak. Maka bangkit Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu an, dikata aku sokong dan aku saksi bahawasanya Al-Mughirah bercakap benar kerana aku pernah saksi peristiwa yang sama. Bila datang dua sahabat, iaitu Al-Mughirah ibnu Syu'bah dan Muhammad ibnu Salamah, maka sahabat ijma' bahawasanya ijma' berlaku atas apa? Atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, tengok betapa jahilnya masyarakat kita, tak pernah dengar pasal kisah ini. Maksudnya, sepakatan sahabat berlaku atas hadis peristiwa wanita imlasul mar'ah. Sekarang ini saya tak nak ulang pencerahan ni, tapi saya akan sebut perkataan imlas al-mar'ah. Cuba sebut imlas al-mar'ah. Yani wanita
yang pukul wanita lain yang sedang mengandung, maka itu panggil peristiwa ataupun hukum ataupun perkataan spesifik untuk isu ini, imlas al-mar'ah. Wanita yang dipukul sedangkan dia mengandung, maka digugurkan janin, kita panggil imlasul mar'ah. Bagaimana sahabat boleh buat ijma'? Kerana ada asal, kerana ada hadis. Jelas ke tak? Jelas ke tak bab ni? Boleh tak saya akan buka ruang soalan yang ringkas untuk seorang sahaja? Kalau orang itu tak faham, saya akan buka ruang soalan sekiranya ada orang tak faham isu ini. Kalau faham, kata ya kami faham. Kalau tak faham, tanya. Alhamdulillah, orang sunnah, dia tak akan kata dia faham, kemudian duduk pelik, oh aku tak ditanya, nanti marah. Saya tak akan marah, ikhwani. Orang yang nak cari bukti dan dalil, sepatutnya kita tak marah kat dia. Sebab dia nak cari kebenaran. Tapi itulah, banyak ustaz-ustaz yang mengajar di masjid-masjid, dia akan marah bila anak murid tanya dalil. Sebab kalau anak murid tanya dalil, akan terbukti dia pun tak tahu pasal dalil hukum dia bawa. Bayangkan saya pernah dengar seorang ustaz yang dikata hukum dalam Islam wanita tidak digalakkan menghadiri salat raya di musalla. Bayangkan ada ustaz mengajar di Terengganu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh wajib keluarkan wanita, hatta wanita yang tak kahwin, untuk pergi hadirkan salat raya. Tiba-tiba ada ustaz kata Rasulullah tak wajibkan. Allahu Akbar. Dia tak pernah baca hadis. Muhammad Al-Fayyad faham, alhamdulillah. Akhi Hanazi, kami faham ustaz pernah ulas kisah ini dulu. Ya betul, saya pernah ulas. Sahih. Nah. Tapi saya pasti, saya hampir 90% yakin hanya orang suka sunnah yang masuk kuliah. Ahli bid'ah yang maki hamun kita, yang mencerca kita, yang kata kita sesat, mereka tak masuk. Aywa, Cloud Walker dah bagi kesimpulan. Ijma' jika ada hadis berkaitan, ataupun bila ijma' berlaku, kalau ada asal. Al-ijma' idza lahu aslun fil Quran wa sunnah nujmi'u alaih. Maksudnya, ijma' ni tak akan berlaku kalau tak ada Quran dan sunnah. Contoh, apa dia ijma'? Ijma'ul a'immah anna hadith Rasulullah SAW yu'khadhu bih. Apa ijma'? Ajma'atil ummah anna al-Quran haq. Ya, ummah Islam ijma', Quran itu benar. Ajma'atil ummah anna al-Quran huwa al-masdar al-awwal lit-tashri'. Seluruh ummah Islam ijma', Quran sumber utama. Ajma'atil ummah anna al-hadith al-ahad. Ajma' ahli sunnah, ahli bid'ah ada. Ajma' ahli sunnah anna ahadith al-ahad yu'khadhu biha. Ahli sunnah sepakat bahawasanya hadis ahad yu'khadhu bih. Tapi ahli bid'ah tak, dia tak akan ambil hadis ahad. Sebab mereka tak tahu apa itu hadis ahad. Jangan tanya, mereka akan pening. Mereka tak pernah belajar pasal hadis ahad. Ajma'atil ummah ala anna asahha kitabin ba'da kitab Rasulillah, ala anna asahha kitabin ba'da kitabillah huwa sahih al-Bukhari. Umat Islam sepakat bahawasanya Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis yang terunggul, yang menghimpunkan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, dan menjadi lepas Quran sumber kedua bagi umat Islam Sahih Bukhari. Inilah ijma'. Ijma' atas perkara yang dah ada. Dan ijma' tak boleh pakai kalau kita kata ulama Islam. Saya nak tanya ikhwani, insya-Allah semua akan jawab. Orang sunnah dia akan jawab. Kalau kita kata ajma'atil ummah annal khamra, contoh jangan pergi potong. Kata Syekh Muhib kata arak halal. Oh berat, sesat Muhib. Dah. Arak haram, takut kejari ahli bid'ah baru masuk. Ustaz Muhib kata arak halal. Oh berat Wahabi. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Kalaulah ada ulama di akhir zaman sepakat kata arak boleh minum, adakah ijma' mereka ni kita boleh ambil? Sahabat boleh jawab?
Barakallahu fik akhi Muhammad Hafiz. Comel ni. Muhammad Hafiz, saya akan baca insya-Allah. Sekejap saya baca, tapi mata lah dah tua, rabun dah. Qiyas tidak berlaku pada perkara ibadat kan, sebab ibadat sudah ditetapkan kaifiat. Barakallahu fik. Naam, qiyas takkan. Ahsan, ni orang sunnah ni. Orang yang faham. Berbanding hukum-hukum baru seperti penggunaan dadah dibenarkan untuk menggunakan qiyas. Naam, qiyas tak akan dipakai dalam qiyas akhi, sangat limited. Nanti kita cerita pasal qiyas insya-Allah. Baik, kita baca insya-Allah jawapan sahabat. Ahsan, naam, Roz, tak boleh. Ahsan, ni orang faham. Muhammad Al-Fayyad, tak boleh. Sebab Al-Quran dah terang. Sebab ada hadis, naam. Ikhwani, ijma', barakallahu fikum, semua faham, saya tahu. Alhamdulillah. Ijma', kalau ijma' ulama atas perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, ijma' ni, ijma'un fasid. Kalau awak kata nak pakai ijma', sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah haramkan sesuatu benda. Tiba-tiba awak kata, ulama ijma' kata, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan riba. Saya nak tanya semua. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan riba ke tidak? Ahsant. Naam, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Saudara Syukurdi, barakallahu fiik akhi, saudara Syukurdi. Naam, kalau nas, orang tak faham nas tu apa. Riba haram. Roz, barakallahu fiik. Roz, Mahdi, Muhammad Fayyad, riba dah haram dah. Riba dah haram. Ijma' tak boleh pakai, ikhwani. Takkan orang kata, ijma' ulama riba halal. Ni ijma' yang kita panggil ijma'un fasid. Ijma' tak boleh pakai. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dah tetapkan. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bay'. Allah Subhanahu wa ta'ala dah halalkan jual beli dan haramkan riba. Mana boleh pakai ijma'? Sebab tu ikhwani, bila kita sebut Al-Quran dan Sunnah, itulah sumber utama di mana semua hukum lain akan datang. Kita pergi ke qiyas. Ikhwani, qiyas dia sangat limited. Qiyas dia mesti ada sama seperti ijma'. Dia kena ada al-asl. Sebab tu ulama kata qiyas ada dipanggil ada syarat. Qiyas ada syarat-syarat dan peraturan-peraturan dia. Peraturan pertama, an yakuna hunaka aslun taqisu alaih. Awak nak pakai qiyas, takkan nak qiyas ikut suka. Qiyas ni perlu ada asal. Yani qiyasu far'in 'an syai', qiyasu hukmin mutafarri'in yakunu lahu aslun fil Qur'an was sunnah. Al-qiyas mesti awak ada satu hukum baru. Dan hukum ini tidak ada langsung dalam Quran dan Sunnah. Tapi kalau hukum dia dalam Quran dan Sunnah, qiyas tidak boleh nak pakai. Takkan nak kata, aku nak qiyas hukum arak atas arak. Mana boleh? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dah terangkan. Arak haram. Bagaimana nak pakai qiyas? Qiyas ni, orang putih kata, not affected. Yani tak boleh nak pakai qiyas sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dah terangkan. Takkan awak nak kata aku nak qiyas hukum arak sekarang. Mana boleh? Dah Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut arak haram. Zina dah haram. Tiba-tiba awak kata aku nak pakai qiyas. Yang ni orang yang jahil. Dan itulah masalah saya pening ikhwani. Sebab bila orang duk sebut Quran, Sunnah, Ijma', qiyas, dia sebenarnya hanya rekod, dia hanya jadi seperti alat rekod yang sebut seperti gagak tua. Apa ni? Burung kakak tua. Dia tak pernah faham Quran apa, hadis apa itu nas, apa itu Quran, apa itu sunnah. Kesian mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya nak bawa satu perkara comel. Ada seorang semalam komen, dia nak tunjuk dia pandai, tapi kesian dia. Wallahi saya kesian. Sebab tu kadang-kadang saya tak komen. Saya biar je. Sebab dia tak masuk kuliah pun nak dengar. Dia kata Al-Quran ditulis sumber hukum. Betul juga, cuma dia tak faham apa dia tulis. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum uyunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha.
Dia tulis sumber hukum dalam Islam, Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istishab. Dia tulis istishab. Tapi saya tak nak duk berleret dalam komen sebab dia pun bukan nak cari kebenaran, dia nak tunjuk pandai. Dia tak tahu apa itu istishab. Ikhwani, istishab, setiap perkara selain Al-Quran dan Sunnah perlu ada. Setiap usul fiqh dia datang daripada Quran dan Sunnah. Contoh al-istishab. Al-istishab apa dia? Dia pun tak tahu apa itu istishab. Al-istishab an tastashiba. Dia sama macam qiyas, tapi istishab ni أن تستصحب فرعا من الأحكام عن أصل موجود في القرآن والسنة. استصحاب أو bawa satu hukum far'i, awak akan turuti dia di mana ada asal dia sama ada dalam Quran ataupun sunnah. Contoh hadis Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an pakai istishab. Abu Hurairah pakai istishab. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an, saya cari hadis. طيب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dua jenis minuman yang dibuat dalam bekas khas. Apa dia, Ustaz? Mungkin teman-teman tak pernah dengar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzaffati wad-dubba. Siapa saja nak tanya. Siapa kenal apa itu minuman ad-dubba wal muzaffat? Ada satu grup WhatsApp saya dah sebut benda ni. Kalau mereka nak bocorkan jawapan, tak apa, tak masalah. Apa dia al-muzaffat wad-dubba? Okey, Syukurdi, naam. Ustaz, contoh lain tentang perlu ijma' ialah macam jelatin babi. Benda baru ni, Ustaz. Kalau pendapat seorang tak kuat, kena ijma' ke, Ustaz? Wallahu alam. Taib, saya nak tanya awak, Syukurdi. Kita dah tahu khinzir haram. Semua benda berkaitan khinzir haram. Daging dia, kulit dia, lemak dia, semua, bulu dia semua haram. Tiba-tiba ada ulama kata hanya daging khinzir haram. Ataupun katakanlah ada sepakat ulama ijma' kononnya boleh. Ijma' ulama kami, contoh, ada orang kata ijma' ulama kami membenarkan pakai bulu khinzir. Saya nak tanya awak secara peribadi, awak sebagai orang Islam yang faham Quran dan Sunnah, awak setuju tak dengan ijma' ulama ini? Ini antara kita berdua. Kita dah tahu semua benda berkaitan khinzir haram. Bulu dia, kulit dia, daging dia, lemak dia, semua benda haram dalam khinzir. Sebab Allah Subhanahu wa taala dah sebut, hurrimat alaikumul maitatu, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala dzakara lahmal khinzir wa qasada kullahu. Semua. Naam. Khinzir semua benda haram. Tiba-tiba ada ulama kata hanya ulama, kononnya ada ijma' ulama baru, ulama akhir zaman yang banyak menyesatkan ummah, minta maaf. Mereka ijma' kononnya bulu ataupun barangan yang dibuat daripada bulu khinzir tidak haram. Ijma' ulama kononnya. Anta akhi Syukurdi, anta akan setuju dengan ijma' ulama ini ataupun anta akan tolak? Akhi Adam, soalan cepu emas ni. Saya nak pergi buat apa? Takut mereka tak terima saya. Awak faham sendiri. Saya teringin sangat nak pergi. Tapi saya tak nak dipandang serong. Sebab awak tahu macam mana. Walaupun saya hormat, saya sayang mereka dan rindu mereka yang di sana.
Akhi Adam, saya rindu sangat nak pergi. Wallahi rindu setiap tempat di negeri yang saya sayang ni. Takut orang sensitif nanti. Tapi saya malulah. Bukan malu, rasa takut orang ni pandang serong. Siapalah saya. Taib. Barakallahu fikum. Kak Tuar. Pandai jawapan awak. Benda yang haram, tetap haram. Terpulang, orang Islam kita, kadang-kadang dikata, ulama ijma' dia ambil guna sebagai hujjah. Tapi masalah dia antara awak dengan Allah nanti. Kadang-kadang, Ros, kalau khinzir, akhir Ros. Ya Allah, dah tua sahabat, aku dah tua. Ros kata, kalau khinzir yang diambil bahagiannya telah berubah sifatnya, DNA, dan itu sahaja pilihannya, adakah masih haram? Wallahu alam, saya tak jawab. Ros nak pendapat saya? Ros, kalau saya tahu pendapat saya, kalau ada sebarang, dengar, kalau ada sebarang produk yang kalau ada sebarang produk yang datang daripada sumber haram, saya akan elakkan. Sebab ingat hadis Rasulullah SAW, ingat hadis ni, qala alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram itu terang dan jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram ada benda yang samar-samar ataupun meragui. Jadi saya ikut Rasulullah SAW. Rasulullah kata, faman ijtanaba al-mushtabihat al-mushtabahat faqad istabra'a li dinihi wa 'ardihi. Bila kita jauhkan perkara yang ada keraguan, lebih baik. Jadi bagi saya tak akan ambil sebarang. Kalau saya pasti dan saya telah diberitahu oleh orang yang arif dalam bidang makanan, ustaz berhati-hati, makanan ini dibuat daripada khinzir, walaupun DNA dia berubah, saya tak akan makan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Tinggalkan barangan yang meragukan. Naam, terbaik. Okey, akhi, saudara Syukurdi. Ya ustaz, yang kita tahu semua yang berkaitan khinzir adalah haram. Saya tak nak sebut perkataan BABI tu. Sebab tengok, saya boleh merasai bahasa Melayu sampai tahap bagi saya perkataan khinzir lebih ringan daripada perkataan ni. Sebab saya menjiwai bahasa Melayu dan bagi saya perkataan ni sangat keras. Tak tahu kenapa, saya tak boleh sebut. Okey, adalah haram secara qat'i. Kalau Quran sebut daging haram, apatah yang berkaitan dengannya ustaz? Naam. Anda cuba bahas, tengok bagaimana ulama salaf rahimahullah membahaskan bila Allah Subhanahu wa taala sebut dzakara al-lahm, yani Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai daging babi, tapi Allah Subhanahu wa taala asy-syari' wa 'amma wa ja', yani huwa lafdhun makhsus lakin mafhumuhu 'am. Perkataan khusus daging khinzir tapi meliputi semua benda berkaitan khinzir. Wallahu a'lam. Betulkan saya kalau saya salah. Barakallahu fikum akhi Kaktur. Okey, akhi Udin. Udin nak cakap. Naam. Fadal akhi Udin. Maaf ustaz, ijma' ulama negara A mengharamkan vaksin. Okey, you sensitif ni. Uji kaji COVID berdasarkan hadis yang menyentuh mengenai seorang pemuda yang nak guna arak sebagai ikhtiar mencegah. Naam. Ijma' ulama negara B mengharuskan vaksin uji kaji COVID berdasarkan hadis yang menyentuh mengenai orang yang demam dan disarankan minum air kencing unta dan susu sebagai ikhtiar tersebut berubat. Baik, nak tanya saya memilih bahawasanya lebih baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anid dawa'il khabith. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih rawahu Abu Dawud, dalam kitab at-tibb, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang ambil ubat yang ada racun. Ada nahi. Jadi saya ikut saranan Rasulullah, larangan Rasulullah jelas. Jadi saya tak akan ambil ubat yang ada perkara yang khabith ataupun perkara yang kotor yang boleh menjejaskan tubuh saya. Dan saya ambil amalan sahabat, iaitu kalau kamu dengar sahabat Urwah ibn Zubair radhiyallahu an yang dijangkiti penyakit gargarina, teman-teman pernah dengar?
kisah ni dijangkiti gargarina di kaki, maka yani dibenarkan boleh tabib seorang pengamal berubatan bila mereka nak potong kaki Urwah radhiyallahu an, Urwah ibn Zubair, bila para doktor putuskan bahawasanya wajib potong kaki dia sebab dah makin merebak penyakit itu, maka mereka sarankan dia minum arak supaya dia tak rasa kesakitan bila mereka potong kaki dia dengan gergaji. Tapi dia memilih untuk semayang dan tidak minum arak. Walaupun dalam syarak boleh. Sebenarnya, mengambil dadah dalam kuantiti sedikit untuk mengelakkan kesakitan diharuskan dalam syariat. Ada ulama kata boleh. Tapi kenapa Urwah ibn Zubair radhiyallahu an tak ambil? Sebab dia tak nak gunakan perkara haram dalam berubatan. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang ni ikhwani, saya nak pergi kepada bahagian kedua. Boleh insya-Allah benarkan saya pergi ke bahagian kedua. Bahagian ini sangat penting. Bahawasanya adakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reka amalan sendiri? Ini sangat penting sebab ramai pelaku bid'ah. Mereka akan mendakwa kononnya Bilal boleh buat salat sendiri sehingga boleh masuk syurga, dan inilah dakwaan yang paling bahaya yang dijaja oleh ahli bid'ah. Kononnya Bilal, biasa kita dengar kan sahabat, kononnya Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar bunyi tapak kaki Bilal di syurga. Rasulullah kata, ya Bilal, apakah amalan engkau? Dia kata, Rasulullah, setiap kali aku ambil wudu, aku sembahyang 2 rakaat. Ikhwani, inilah syubhah. Hadis ini sahih. Ya Bilal, memang itulah amalan dia. Adakah Bilal reka amalan dia sendiri? Adakah Bilal tiba-tiba dia boleh jumpa amalan sembahyang 2 rakaat lepas ambil wudu, sedangkan Rasulullah tak tunjuk kat dia? Bagaimana kita nak jawab syubhah ini? Jawapan dia senang. Sahabat tidak akan amalan sahabat tidak akan menjadi syariat, amalan sahabat tidak akan menjadi sunnah selagi tidak dapat endorsement ataupun persetujuan daripada Rasulullah. Inilah as-sunnah taqririyah. As-sunnah taqririyah yang gagal, ramai umat Islam gagal memahaminya. InsyaAllah saya akan buat kuliah khas dalam Facebook saya satu lagi mengenai apa itu as-sunnah taqririyah. Yakni bila sahabat buat sesuatu amalan depan Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ataupun dengar ataupun dicerita kemudian, inilah ikhwani kita panggil as-sunnah taqririyah, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebarang amalan yang dilakukan oleh sahabat. Jelas insya-Allah? Baik. Saya akan bawa beberapa peristiwa. Yang pertama, peristiwa hadis Anas radhiyallahu an, rawahu Imam Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis Anas, قال دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي مع رسول الله وقد حفزه النفس. Ada seorang lelaki masuk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda imamkan salat. Dan lelaki ini masuk dalam keadaan hafazahu nafas, laju nak kejar salat dengan Rasulullah. Hafazahu nafas yakni termegah-megah. Minta maaf, sahabat boleh betulkan saya. Hafazahu nafas yakni tolong saya ikhwani, hafazahu nafas, nafas dia termengah-mengah. Orang nyawa cepat ni, dia gini, masuk lari masuk masjid dalam keadaan itu panggil hafazahun nafas, termengah. Bekas minuman aywan Syafi'i, barakallahu fi. Okey, minta maaf sahabat, Syafi'i dah tegur saya, barakallahu fi. Ya, termengah. Kejap, saya ada satu isu tak habis. La haula wala quwwata illa billah. Minta maaf. Isu, barakallahu fikum sahabat, termengah-mengah. Tercunggap. Okey. Tercunggap. Nah, ikhwani, tadi Al-Hantam wal-Naqir. Okey. Al-Hantam wal-Naqir wal-Muzaffat
wad-dubba. Pernah dengar tak? Bekas minuman. Barakallahu fik Syafi'i. Bila saya nak jumpa awak orang Penang ni? Bila nak jumpa orang Penang, rindu sangat. Al-hantam wal-naqir wal-muzaffat wad-dubba. Ni antara 4 jenis minuman di zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringkat awal telah mengharamkan 2 jenis minuman, iaitu ad-dubba wal muzaffat. Apa benda tu Ustaz ad-dubba? Ad-dubba adalah labu. Tapi zaman Arab jahiliyah, mereka akan buat minuman arak dalam bekas labu. Mereka akan ambil sebarang benda, beras ke, kurma, mereka akan letak dalam air dan mereka akan letak dalam bekas labu dan mereka akan peram air beras ke, air kurma sehingga menjadi arak tapi dalam bekas labu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila utuskan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dan utuskan bersama Mu'adz ibn Jabal, Mu'adz tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dikata di Yaman mereka minum beberapa minuman. Innahum ya Rasulullah yashrabuna ad-dubba'a wa yashrabuna ad-dubba' wal muzaffat. Al muzaffat, orang Arab jahiliyah akan buat minuman arak di dalam bekas yang telah disapu ataupun dicalik, betul, dicalik dengan tar, ya, mereka akan calik dengan tar dan mereka akan letakkan air dan kurma supaya diperam, kemudian air ini akan ditinggalkan sampai jadi memabukkan. Sebab tu dipanggil ad-dubba, minuman arak yang dibuat dalam labu, dan minuman arak yang dibuat dalam bekas yang telah disapu ataupun calik ataupun dicat dengan tar. Cat luar, bukan dalam. Luar dicat dengan tar supaya dia cepat panas dan cepat peram dan jadi arak. Maka bila Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah haramkan. Abu Hurairah radhiyallahu an قال استصحب, kata Abu Hurairah, wa ana astashibu ma'ahum al-muhantam wal naqir. Al-muhantam wal naqir, 2 jenis minuman arak juga yang dibuat dalam bekas. Al-muhantam wal naqir, kalau tak silap, al-muhantam adalah bekas tempayang, bekas tempayang yang dibuat khusus untuk meletakkan beras ataupun kurma ataupun apa jua makanan yang nak, ataupun apa jua makanan untuk diperam dan jadikan arak untuk mabuk, mereka akan letak dalam tempayan, dipanggil al-muhantam. An-naqir adalah batang kayu pokok kurma. Mereka akan ambil batang kayu dia, mereka akan potong, kemudian mereka akan ukir ataupun buat lubang di dalam batang kayu pokok kurma, kemudian mereka akan letak kurma dan cuah air dan tutup supaya diperam menjadi arak. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an istashaba, dengar, Abu Hurairah istashaba al-muhantam wan naqir, istashaba al-muhantam wan naqir ma'a al-muzaffat wad-dubba. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu an istashab, maksudnya hukum sedap kerana an-naqir wal muhantam, 2 jenis air arak ini tidak ada hukum khusus bagi Abu Hurairah. Tapi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut bahawasanya minuman arak jenis al-muhantam wan naqir diharamkan. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu an mungkin tak dengar hadis ini, maka dia sertakan hukum al-muhantam wan naqir, istashabahu, sertakan hukum minuman arak dalam bekas an-naqir wal muhantam kerana illah yang sama dengan al-muzaffat wad dubba. Saya nak tanya, adakah Abu Hurairah boleh memberikan hukum haram bagi minuman al-muhantam wan naqir tanpa ada usul ataupun hukum asas yang mengenai hukuman haram al-muzaffat wad-dubba? Pastinya tidak. Sebab mesti dalam qiyas, ikhwani, mesti ada hukum asal. Mesti ada hukum asal hatta taqis alaih. Bagaimana awak nak pakai qiyas sedangkan awak tak ada hukum asal? Tiba-tiba nak qiyas. Macam mana awak nak qiyas?
Mesti awak nak bagi hukum sesuatu far'i, mesti kena ada asal dia. Barulah pakai qiyas. Kalau hukum ini dah diterangkan dalam Quran dan Sunnah, maka tak perlu nak pakai qiyas. Qiyas tak boleh nak pakai. Sebab hukum dia sedia ada dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jelas ya Allah, bekas minuman? Ayuh, Syafi'i, barakallahu fiik. Proses ini dipanggil penapaian. Oh, penapaian. Bukan peram, Cuka kurma guna proses penapaian juga ke? Naam. Cuka dengan arak dia beza sikit, masa sikit je. Tapi saya tak mahir sangat mengenai beza cuka. Wallahu alam, cuka ni sebelum jadi arak dia akan panggil cuka. Naam. Kalau dah mula berbuih dan bau dia busuk ataupun dah berbuih, dia akan jadi arak. Sebab tu kena berhati-hati bab cuka ni juga. Kadang-kadang cuka boleh jadi arak tanpa kita sedar. Tapi insya-Allah orang Islam kita tak adalah. Saya tak pernah. Kalau orang bukan Islam, orang kafir, kita akan tengok dia hatta cuka pun dia minum. Walaiyazubillah. Tercunggup, masya-Allah. Barakallahu fiik. Tercunggup tu apa? Pasal tadi sahabat tu. Tercunggap. Termengah-mengah. Termengah. Taib. InsyaAllah. Barakallahu fiik akhi Hanif. Masya Allah. Taib, kita ambil dua contoh insyaAllah bagaimana sahabat tidak akan buat sebarang amalan tanpa dipersetujui ataupun direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaAllah kita buka ruang soalan khas untuk mereka yang tak puas hati dengan Quran dan hadis. Taib. Hadis tadi, hadis Anas, bila datang sahabat tadi dalam keadaan termengah-mengah, terguncap, termengah-mengah. Ja'a musri'an wa qad hafazahu nafas, fadakhala as-salat, dia masuk dalam salat terus Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Dia kata apa? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan lillah. Dia doa. Dia reka doa sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar. Rasulullah dengar bacaan doa istiftah yang diamalkan oleh sahabat. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia kata gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda lepas habis salat, baginda pusing kat sahabat, qal man minkum qala hadhihi al-kalima anifa. Man minkum alladhi qala tilka al-kalimat. Rasulullah tanya sahabat, siapa di kalangan kamu yang sebut perkataan-perkataan tadi masa dia masuk solat dalam keadaan termengah-mengah, dalam keadaan laju? Siapa yang sebut? Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiba. Qal fa arammal qaum. Kata Anas, semua orang dalam masjid senyap tupah. Tengok, inilah yang penting. Perkataan inilah yang bagi kita faham apa itu takrir atau sunnah. Kenapa sahabat takut dan senyap? Sebab sahabat takut mereka cakap benda salah. Jelas? Fa'arammal qaum. Semua orang yang ada dalam masjid senyap belaka. Seorang pun tak jawab Rasulullah. Sebab mereka takut. Kenapa? Sahabat takut mereka bawa amalan yang Rasulullah tak ajar. Semua senyap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'adaha marratayn aw thalathan. Rasulullah ulang 2 ataupun 3 kali. Man minkum alladhi qala tilka al-kalimat. Siapa di kalangan kamu sebut perkataan ini? Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Siapa dia? Fa innahu lam yaqul ba'sa. Rasulullah kata, siapa yang sebut perkataan ni, dia tak cakap benda bahaya, dia benda baik. Bila Rasulullah kata benda baik, sahabat yang sebut dan amalkan perkataan ini, baru dia lega, dia jawab, qala ana ya Rasulullah. Wama nawaitu illa khair. Ya Rasulullah, aku yang sebut kata-kata dan doa tadi masa masuk salat. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Bila dia berani dikata Rasulullah, aku yang sebut doa-doa ini, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya perkataan ini tidak ada masalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu 12 malakan qad ibtadaru biha yahmilunaha
Yani ayyuhum yahmiluha. Aku telah melihat 12 malaikat, ni dalam riwayat Muslim Abu Dawud. Aku telah melihat 12 malaikat sedang memikul perkataan ini. Malaikat berebut nak angkat. Jadi saya nak tanya sekarang, adakah sahabat berani jadikan amalan ini sebagai amalan sunnah tanpa persetujuan dan teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh jawab teman-teman? Barakallahu fikum ni, alhamdulillah. Pernah dengar kita tengah sambung. Barakallahu fik akhi Encik Dekar. Tercunggap. Ayuh, terbaik akhi Muhammad Azzad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta maaf, sahabat ini tidak akan tergamak menjadikan doa-doa dia sebagai sunnah untuk kita amalkan kalau bukan Rasulullah persetujui. Jelas? Semestinya tidak. Barakallahu fikum akhi Encik dekat. Barakallahu fikum Rose. Rose ni siapa Rose? Siapa awak Rose? Masya Allah Rose. Alhamdulillah. Okey. Rasanya kalau tak silap. Sebab hari tu tengok awak marah kat saya. Rose, maafkan saya kalau mungkin dulu awak tak faham sunnah ke awak baru faham sunnah. Masya Allah. Ramai juga. Ikhwan ni sebenarnya ramai yang sayang sunnah. Ramai dah faham. Ramai sebenarnya. Ahsan Azhari. Sahabat tak akan berani. Sebab tu masalah ahli bid'ah. Tahu tak apa masalah ahli bid'ah? Satu, jahil. Mereka ni jahil, degil, musuh sunnah. Tu je. Sebenarnya kebanyakan ahli bid'ah di Malaysia kita ni jahil. Sebab tu maafkan mereka. Hatta ustaz-ustaz mereka ni yang ada follower beribu-ribu, mereka jahil ikhwani. Mereka tak pernah baca hadis ni. Rose tak marah. Itu saya ingat macam awak marah. Baik insya-Allah Rose. Barakallahu fikum. Minta maaf, awak baru ke dalam menjinak dalam sunnah ke lama? Sahabat kita nak kenal Rose, bukan apa. Saya rasa awak orang baru ke lama? Barakallahu fikum akhi Muhammad Azzad. Mereka lagi pandai. Itulah. Sekarang kita tengok orang buat bid'ah ni lagi pandai. Seperti mana kata Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, mereka lagi pandai dah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi contoh insya-Allah sebelum kita buka ruang soalan. Nanti kita borak dengan Rose insya-Allah. Baik. Satu lagi contoh yang ni sangat jelas bagaimana sahabat kalau dia buat doa yang salah Rasulullah tegur. Baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim tapi saya tak jumpa dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim riwayat hadis ini. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajul min al-muslimin qad marida fadhahaba ya'uduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi melawat seorang orang Islam yang sakit. Qala perawi hadis ini qala fawajadahu qad يعني قد فرغ. لا, maafkan saya sahabat kejap. Saya nak ambil hadis ini, saya nak baca. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau nak memahami sunnah sangat penting dan faham qiyas dan ijma', kena baca kitab ni, sangat best. Dan saya tunjuk kitab apa ni. Kitab ini sangat hebat ikhwan. Ni penting. Setiap orang nak belajar Quran dan hadis dan sunnah dan ijma' qiyas kena ada kitab ni. Al-Faqih wal Mutafaqih lil Hafiz ya Allah Abi Bakr Ahmad bin Ali ibn Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang meninggal tahun 462, antara ulama hadis dan sunnah dan fiqh yang sangat agung. Saya sangat bergantung kepada kitab ini. Cuba cari kitab ini, Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Faqih wal Mutafaqih wajib bagi orang Islam baca. Carilah kitab ini. Saya terima kasih banyak kepada orang yang dekat dengan saya yang bagi kitab ini. Barakallahu fikum. Hadis tadi
dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Zikr wa Du'a wa Taubah, Imam Muslim rahimahullah meletakkan dalam bahagian hadis ni nombor 2688. Hadis Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ada rajulan minal muslimin qad khafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah seorang orang Islam qad khafat. Khafat yani dhaaf. Ada seorang orang Islam, Rasulullah pergi ziarah dia, orang itu dah sakit, demam teruk. Qad khafat yani kurus, kering, seperti anak ayam, kecil jadi. Dulu dia gemuk, sihat. Dia sakit teruk. Kenapa Rasulullah nak pergi ziarah dia? Tengok ni. Bahaya bila kita reka doa sendiri. Naam. Saya tak minta maaf kalau saya kata salah kalau kita reka doa yang tidak diajar oleh Rasulullah. Baru saya faham. Rupanya hatta bab doa kena ikut Rasulullah. Fasara mithla al-farkh. Kata Anas, orang Islam ini sakit demam sehingga jadi seperti al-farkh. Jadi macam anak ayam. Kecil, kuruh, kering. Orang Kelantan panggil dah seguh ni kecil dah jadi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal kunta tad'u bi syai' aw tas'alahu iyyah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat dia, "Adakah engkau pernah?" Rasulullah kata, "Apakah doa yang engkau pakai? Bagaimana cara awak minta dengan Allah?" Itulah masalah. Tengok Rasulullah dah tahu. Sebab ni Nabi tahu. Qala na'am kuntu aqul. Tengok doa salah dia. Rasulullah akan tegur, tengok. Kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Rupanya sahabat ini buat doa sendiri, tu yang bahaya. Rasulullah tanya, apakah cara ataupun apakah doa yang engkau doa kepada Allah sehingga awak jadi sakit macam ni? Kata ya Rasulullah, kuntu aqul, dulu aku kata, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Dia kata, ya Rasulullah, aku doa kepada Allah, aku meminta, ya Allah, apa jua balasan yang engkau nak beri kat aku di akhirat, cepat-cepat beri kat aku kat dunia. Bahaya. Tengok, dia reka doa, tapi doa dia salah. Maka Rasulullah tegur. Jadi doa sahabat ni, boleh amal tidak? Tak boleh. Rasulullah kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, la tutiquh. Afala qult? Rasulullah kata, subhanallah, engkau tak boleh. Doa ni, awak meminta sesuatu dengan Allah, awak tak mampu. Afala qult? Kenapa awak tak amalkan doa ini? Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Rasulullah kata kat dia, kenapa engkau tak amalkan doa ini? Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bagilah kami di dunia hasanah, yakni pahala banyak dan segala kemudahan, dan juga di akhirat bagi kami hasanah, pahala dan kebaikan, wa qina adzaban nar. Jadi, adakah doa sahabat ini boleh pakai? Okey, sahabat jawab. Saya rasa yang jawab insya-Allah difaham. Adakah doa sahabat ini boleh pakai? Sedangkan Rasulullah tegur dan Rasulullah kata, kenapa awak pakai doa ini? Doa dia dikata, ya Rasulullah, kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Tiba-tiba orang jahil mungkin dia amalkan doa ini, maka jadi musibah. Terbaik Azhari, tak boleh pakai doa ini. Sebab dia akan jadi satu malapetaka. Kenapa tak boleh pakai doa ini? Kerana Rasulullah tak setuju dan Rasulullah tegur, baiki. Terbaik Khadijah. Naam. Terbaik Azizah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terbaik Akhi Mujahid, tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Rasulullah kata, subhanallah, la tutiquh, la tastati'uh, engkau tak mampu, doa ini tak boleh pakai. Afala qult, kenapa awak tak pakai? Allahumma atina fid dunya hasanah. Kenapa engkau tak pakai doa ini? Sebab itulah ikhwani, nak belajar doa Rasulullah. Dah ustaz, tok guru hok Bukit Jera tu. Tok guru hok ustaz Penglipur Lara Terengganu ni, hok ustaz hok Serebel besar ni, hok Kelantan ni, bawa amalan sendiri tak boleh pakai. Tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai kerana dua perkara. Engkau reka
amalan yang engkau rasa lebih baik daripada doa Rasulullah. Engkau reka zikir yang engkau tak nak zikir Rasulullah, engkau nak zikir awak sendiri, maka engkau rasa lebih baik daripada Rasulullah. Allahu Akbar. Ataupun mungkin zikir ini membawa malapetaka, bukan bawa rahmat. Kenapa tak pakai zikir Rasulullah? Kenapa tak pakai doa Rasulullah? Tak cukup doa Rasulullah. Sehingga kamu boleh buat witir Al-Haddad, ratib Al-Haddad. Apa benda ni ratib Al-Haddad? Saya pernah tengok ikhwan ni, saya pening. Mereka ambil, potong sini, potong sana, ayat ni, ayat tu, dia cantum, dia buat zikir sendiri. Sebab ulama dulu buat. Dah, doa Rasulullah tak boleh pakai ke? Ma'thur Rasulullah tak boleh pakai? Saya berhenti setakat ni insyaAllah. Sekarang ni, saya akan buka ruang soalan untuk mereka yang betul-betul tak terima sunnah. Ataupun mereka percaya amalan atuk moyang lebih betul. InsyaAllah kita buka ruang soalan. Dan kalau mereka mencari kebenaran, insyaAllah saya akan bersabar. Dan saya akan tengok masa juga. 9.30. Saya akan bagi ruang insyaAllah sampai 9.50. InsyaAllah. Ada soalan? Kalau boleh kita buka ruang soalan untuk mereka yang nak menjinak-jinak. Okey, Rose, insyaAllah kalau doa yang khusus dan dengan situasi contoh minta lulus exam. Ada doa dia. Ada doa dia. Okey. Ada doa Rasulullah SAW. Doanya, kalau tak silap, saya kena tengok. Kan Rasulullah SAW idza ahammahu amrun yaqul, okey saya carikan insya-Allah. Rose, seelok-eloknya sebenarnya tidak ada masalah kalau kita kata Allahumma yassirli, tak ada masalah. Ya Allah, Allahumma yassirli, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ada doa banyak sebenarnya, tapi kita tak tahu. Kita tak rajin baca doa-doa Rasulullah. Sebab tok guru dah ajar doa dia, sebab doa dia lagi hebat. Kejap Mahdi, insyaAllah. Tunggu kejap. Dia kata doa Ma'thurat Hasan Banna. Saya tak pernah tengok. Minta maaf. Doa Ma'thurat Hasan Banna, saya tak pernah tengok. Kalau ada contoh, tunjuk kat saya. Saya tak boleh bagi keputusan, sedangkan saya tak pernah tengok. Potong-potong maksudnya potong cantum sekali buat doa dia, ataupun dia tulis doa ini Rasulullah sebut. Kita tengok Sahih Bukhari, dia banyak ada kitab, nama dia Ad-Da'awat. Masya Allah. Kitab Ad-Da'awat, ya Allah best. Dalam Sahih Al-Bukhari, banyak hadis-hadis doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-Da'awat. Baik. Aywa, ad-du'a 'inda al-karb. Aywa, ni doa dia. Kalau kita nak masuk exam, kalau kita ada musibah, kalau kita ada ujian masuk exam, periksa. Ni doa Rasulullah. Jom kita belajar. Hadis Abdullah bin Abbas, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u 'inda al-karb, la ilaha illa Allahul azimul halim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wal ardi, rabbul arshil azim. Senang? Kita ulang balik. La ilaha illallahul azimul halim. Sebab tu sekarang ni saya banyak letak dalam Facebook saya doa-doa sahih, dalam doa Rasulullah yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsy al-azim. Ulang balik insya-Allah. Ni doa kalau kita ada exam, kalau kita ada ujian, kalau kita ada masalah, kalau kita duk mikir satu masalah yang membebani kita, doa Rasulullah, la ilaha illallahul halim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illa rabbus samawati wal ard, rabbul arshil azim. Ulang balik. La ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard, rabbul arshil azim. Okey, insya-Allah jelas? Okey Rose? Jelas tak?
Taib, insyaAllah. Boleh tak buat majlis baca ma'thurat? Okey, Rahman, jazakallah khair. Kita pergi ke Rahman. Rahman. Barakallahu fiik. Ikhwani, kita berhenti seketika. Kita bagi tumpuan kepada saudara Rahman, insyaAllah. Okey, Ros. Jelas Baik. Rahman, apa itu majlis ma'thurat? Kita nak kenal dulu. Apa dia majlis ma'thurat? Boleh tak bagi definisi majlis ma'thurat? Saudara Rahman, boleh bagi definisi apakah majlis ma'thurat? Yani buat apa kat majlis? Saudara Rahman, ada lagi? Mungkin di tengah type, insyaAllah. Ayuh, doa tadi. Masya Allah, jazakumullah khair. Yang share doa, Suzy, terima kasih banyak. Naam, itulah doa yang saya baca. Naam. Rahman, naam. Ya, saya baca doa-doa yang Hasan Al-Banna buat. Sebab tu saya jawab tadi, Saudara Rahman. Bagi saya contoh. Ada tak kitab? Tunjuk kat saya contoh, insyaAllah. Saudara Rahman, kita duduk dalam majlis. Tiba-tiba saya datang, bawa hadis Sahih Bukhari. Saya cerita kepada Saudara Rahman. Saya kata ini hadis sahih, ini doa Rasulullah. Dalam majlis ilmu tak ada masalah. Bahkan sangat digalakkan. Kita buat majlis ilmu. Majlis ilmu tak ada masalah. Dipanggil majlisul zikr. Duduk dalam majlis ilmu, kita buka Sahih Bukhari, baca ayat Quran, baca satu hadis. Yang ni tidak ada masalah. Teruskan. Jelas insya-Allah, Syekh Rahman? Bila majlis ini akan menjadi satu perkara yang bertentangan dengan amalan Rasulullah. Bila kita buat satu amalan khusus, okey tengok kita buat satu majlis khusus. Kemudian kita buat kaifiyah, kita buat cara tertentu. Di mana kita kata okey kena start dengan bacaan surah gini. Lepas tu kita buat zikir ini, lepas tu kita goyang. Contohlah, tengok bagaimana bid'ah akan mula kecil. Ikhwani, bid'ah ni dia akan mula kecil dulu. Bid'ah ni sebenarnya bid'ah ni asal dia orang nak buat kebaikan. Okey? Kena ingat, bid'ah ni asal usul dia, masa dia dalam benih, asal dia orang nak buat baik. Dia bukan nak buat jahat. Tapi dia akan buat satu jalan cara khusus. Dan orang jahil akan suka. Maka lama kelamaan akan membesar. Dia seperti parasit. Saya dah katakan, bid'ah ni seperti parasit. Dia akan tumbuh seperti benda baik. Dia akan buat tambah, hak ni tambah sikit. Lama kelamaan, sesuatu baik, macam kita masa ni, buat majlis ilmu. Kita buat, okey hari ni saya buat majlis untuk mengajar doa-doa. Saya buat. Memang best. Tak ada masalah. Tak ada sebarang masalah. Sebab ni majlis ilmu. Tiba-tiba saya tambah. Saya kata doa tadi, la ilaha, tengok doa tadi. Saya ajar tadi kan. Tiba-tiba saya tambah. La ilaha illallahu al-halimul azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ard. Rabbul arshil azim. Doa ni memang tak ada masalah. Doa sahih. Sahih Bukhari. Tiba-tiba ada seorang kata, Ustaz, kenapa kita tak buat majlis? Doa ini kita buat gini. La ilaha illallah, la ilaha. Kita buat atau cara baru. Semua ni kata, okey, kita buat. Tak ada seorang berani kata, Ustaz, benda ni ada kat Rasulullah buat. Di situlah. Taib akhi Syamsiyah. Baik insya-Allah Syamsiyah. Terima kasih banyak. Bila berlaku begitu, bila ada seorang tambah, tiba-tiba tu pula tambah, lama kelamaan dikenali oleh masyarakat, kita nak kumpul ramai, khususnya ketua kepala ni, dia sebenarnya nak pengikut. Kepala ni dia nak pengikut, dia nak follower, dia nak dikenali. Maka dia akan, seperti mana kata hadis Mu'adz, ada hadis Mu'adz best sangat. Hadis Mu'adz insya-Allah saya akan sebut esok dalam khutbah saya insya-Allah. Bagaimana bid'ah akan berlaku. Bid'ah dia sebenarnya buat perkara baru ni, dia niat baik. Tapi cara salah. Okey? Niat baik, cara salah. Kemudian ada kepentingan hawa nafsu. Itulah asal
ataupun 3 rukun bid'ah. Benda baik, bermula dengan baik, ditokok tambah, makin besar, niat baik, tapi cara tak baik, ada ketua. Ketua ada kepentingan. Dia nak dikenali, nak dipuji, nak follow ramai, nak keluar daripada ajar Rasulullah, dia buat benda ni. Sekali lagi saya ulang, sebarang majlis ilmu yang diajar hadis sahih, sebarang majlis ilmu, dengar betul-betul, sebarang majlis ilmu yang diajar ilmu sahih, mengajar hadis sahih, mendidik masyarakat atas doa Rasulullah, tidak ada sebarang masalah. Bila dia akan terpesong, bila dia akan buat secara khusus, dia buat kaifiyah, dia buat goyang, lepas tu dia bagi tahu orang, inilah agama. Maka parasi ini, dia akan lekat dengan agama. Bila ada orang datang tegur, dia kata Rasulullah tak pernah buat ni, maka akan berlaku perpecahan di kalangan masyarakat. Bid'ah sebenarnya, dialah yang akan menjadi punca masyarakat berkelahi dan bertengkar. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah akhi Rahman jelas? Akhi Rahman insya-Allah jelas? Encik Dekat. Baik. Sebenarnya seperti mana saya sebut, selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat best. Tak ada masalah selawat. Selawat bila berjalan, selawat dalam kereta. Tapi seperti mana saya kata, bila kita ambil hadis am, barakallahu fik akhi Rahman, alhamdulillah. Rahman pas dikata boleh bacaan Asmaul Husna beramai-ramai. Jawapannya sama seperti saya jawab tadi. Cuba pakai kaedah saya terangkan tadi dengan soalan tadi. Boleh tak? Barakallahu fiik. Saya rasa awak ni faham dah, tapi awak nak bagi tahu orang lain faham. Barakallahu fiik. Terbaik akhi Rahman. Saya tabik awak. Terbaik akhi. Naam, Mizr. Jawapan yang tepat. Barakallahu fiik. Mizr bagi ulasan baik. Akhi Rahman jelas Barakallahu fiik. Baik. Ada soalan tadi saya tak jawab. Bersalaman. Okey. Bersalaman sambil berselawat, tidak ada masalah. Dengar betul-betul. Selawat tidak ada masalah. Selawat, tapi jangan masuk tandas duk selawat tak elok. Selawat atas Rasulullah comel. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk cara bila masa nak selawat yang terbaik. Bila? Siapa boleh jawab soalan saya? Bilakah cara selawat yang terbaik? Ada, Rasulullah dah ajar. Apakah cara selawat Rasulullah yang terbaik? Bilakah masa terbaik selawat atas Rasulullah yang confirm dapat pahala? Tengok, yang ni orang dah tinggal. Orang kita ni suka buat lebih. Sebenarnya selawat atas Rasulullah dapat banyak pahala. Ahsant, Cloud Walker, yes. Selawat, masa berselawat yang terbaik bila kita dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat, naam akhi Rahman, terbaik. Sahih. Ada hadis sahih. Ahsan, ya Allah, korang ni pandai, lagi pandai pada saya semua ni. Korang lagi pandai pada saya. Jadi, kita tengok selawat, waktu selawat yang terbaik dan dapat pahala confirm waktu bila kita dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna man al-bakhil? Kamu tahu hadis? Kamu tahu tak siapa rekod? Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang bakhil yang bila dengar nama aku tak selawat. Jadi kita bila dengar nama Rasulullah kita kata sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waktu kedua, bila dalam tahiyat kita semayang salat 5 waktu fardu, kita lepas tasyahud kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi rupanya ada masa selawat yang terbaik. Lagi selawat bila
Lepas azan, terbaik Suzy, lepas azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum an-nida, jom kita dengar hadis ni. Ada satu lagi. Salat dan salam. Fasallu alaihi. Antaranya Rasulullah kata, wa haitsuma kuntum fasallu alaihi fa inna salatakum tablughuni. Ada hadis hasan. Rasulullah SAW kata, di mana kamu berada, selawatlah atas aku, kerana selawat atas aku akan sampai kepada aku. Dia akan sampai, ikhwani. Tapi orang kita, dia nak buat ketika salam. Sebenarnya cara umum tak ada masalah. Selawat ketika bersalam tak ada masalah. Tapi bila berjadi masalah? Bila awak kata inilah agama, yang ni masalah. Cuba tengok. Kalau awak bila salam orang, awak tak selawat. Apakah pandangan pakcik-pakcik orang lama bila awak tak berselawat ketika berjebat tangan? Dia kata apa? Dia kata apa? Kata, oh, mana tak selawat bila salam ni? Sebab dia ingat inilah agama. Ikhwani, bid'ah sebenarnya seperti mana saya kata, asal kemunculan bid'ah tak bahaya. Dia benih baik, usul dia. Dia seperti parasit. Dia benih baik, naik, tapi lama kelamaan jadi jahat. Sebab apa? Sebab dia akan melekat dengan agama, dan orang ingat bid'ah salah satu agama. Bila bid'ah cantum dengan agama, maka kita nak pisahkan dia, buang bid'ah dan menunjukkan sunnah, akan kita mengalami masalah yang besar. Mungkin, saya nak tanya, parasit bila dah besar, parasit boleh tak bunuh? Parasit boleh tak bunuh tuan rumah dia? Parasit bila naik. Parasit mula-mula dia kecil, tapi bila bercantum dan makan zat tuan dia. Kan kita ada pokok, lepas tu ada parasit. Parasit boleh tak bunuh pokok yang dia bercantum dengan dia? Jawapan? Dalam doa kita berselawat, betul. Terbaik. Parasit boleh bunuh. Kita panggil apa? Parasit dan tuan rumah yang terima parasit, kita panggil apa? Dalam bahasa orang putih ataupun bahasa orang Melayu. Pokok yang menerima ataupun berkongsi zat dengan parasit, kita panggil apa? Sahabat, boleh ke saya tamatkan dulu sebab saya ada urusan nak habis dah. Pokok tumpangan. Aywa, pokok tumpangan. Nah, barakallahu fikum akhi Azlan. Pokok tumpangan. Akhi Rahman, adakah bid'ah ni ada hukum harus ataupun makruh? Tak. Kenapa tak ada? Yang ni saya jawab terus. Sebab Rasulullah dah kata, saya tak boleh lawan kata Rasulullah. Saya tak akan. Rasulullah kata, kullu bid'atin dalalah. Kullu. Setiap. Saya tak akan berani kata, ya Rasulullah, awak kata kullu bid'atin dalalah. Baik. Tapi awak kata kullu, aku kata tak kullu. Kullu yakni semua. Kullu, semua bid'ah adalah sesat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kullu? Sebab Rasulullah tahu bid'ah ni akan menjadi parasit yang akan membunuh pokok sunnah, di mana parasit tumpang dulu atas dasar agama. Lama kelamaan bid'ah ni akan jadi lagi besar dan lagi kuat, sehingga tertumpahnya sunnah, bid'ah akan kekal. Itulah bahaya. Tidak ada bid'ah harus, bid'ah baik, tak ada. Tak ada langsung. Dan ingat hadis Imran ibn Husain bila dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul haya'i khair. Al-haya kulluhu khair. Sikap malu semua baik. Tiba-tiba ingat kisah ni saya sebut 2-3 hari lepas, tiba-tiba Bushair ibn Ka'ab dikata, bukan semua sikap malu baik. Ada sikap malu yang bawa kebijaksanaan, ada sikap malu yang menunjukkan kelemahan. Marah Imran sebab Imran tak suka menyanggah kata Rasulullah. Ingat, dasar sunnah, jangan menyanggah kata Rasulullah. Rasulullah kata kullu, habis, semua. Jangan kata Rasulullah, awak kata kullu, semua bid'ah. Kita lagi pandai daripada engkau ya Rasulullah. Bukan semua. Itulah
bahasa tersirat ahli bid'ah. Rasulullah kata gini, tak apa. Sebab itulah Allah kata, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَنْ يُشَاقِقِ, barang siapa yang bertentangan, bawa fahaman yang bertentangan dengan fahaman Rasulullah, inilah al-musyaq ataupun al-musyaqun. Inilah mereka yang Rasulullah kata gini, mereka kata tak apalah Rasulullah kata gini, tapi kita bawa lain. Itulah yang kata Imam Asy-Syatibi tadi, Imam Asy-Syatibi dia kata apa? Al-mubtadi' fahuwa kufrun bisyari'ati wasyari'. Kenapa? Al-mubtadi' dikata Allah dan Rasul faham ini, tapi kami faham gitu. Allahu Akbar. Kita bawa pemahaman baru yang bercanggah dengan pemahaman Allah dan Rasul. Barakallahu fikum. Okey akhi Rahman, doa berjamaah selepas salat fardu, saya tak jumpa sebarang hadis sahih. Tak ada. Hatta hadis dhaif tak ada. Rasulullah himpunkan sahabat dan doa berjamaah. Tak ada. Langsung tak ada. Saya jawab terus terang. Tak ada sebarang amalan Rasulullah ataupun sahabat di mana himpunkan orang jemaah untuk doa ramai-ramai. Tak ada akhi Rahman. Tak ada. Ini bukan sunnah Rasulullah. Ini amalan kaum mutaakhir. Tak ada sebarang amalan doa berjemaah. Sebab kena ingat, as-salat, dengar hadis At-Tirmidzi, as-salat tuftatahu bit-takbir wa tukhtatamu bit-taslim. Salat dibuka dengan Allahu Akbar, tamat salat, salam. Habis. Kenapa orang kita nak berdoa? Sebab mereka tak faham apa yang mereka buat dalam salat. Sebenarnya mereka banyak doa dan selawat dalam salat. Tapi sebab itulah mereka tak khusyuk dalam salat. Mereka nak ganti dalam doa. Sebab mereka tak hayati erti salat. Maka mereka terpaksa tambah. Wallahu a'lam. Masya Allah, ada lagi soalan? Ramai yang guna dalil umum. Naam, sahih. Masalah orang kita pakai dalil umum yang tidak spesifik supaya menghalalkan satu amalan baru. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum akhi Rizal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau orang faham, wallahi saya rasa bersyukur. Orang dah faham ikhwani, ya Allah, kita sangat bertuah. Dan insya-Allah begitu. Akhi Rahman, semua masjid buat itu bukan tanda mereka betul. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kebanyakan manusia, walaupun awak bersusah payah nak bagi petunjuk aja, nak tunjuk sunnah, mereka tak akan beriman. Jadi Islam bukan ikut orang ramai. Sebab tu saya kata, Islam bukan ikut orang ramai. Islam, qala Allahu, qala Rasul. Ilmu, Al-Quran dan sunnah panduan kita. Saya tahu, kebanyakan masjid, lepas salat doa, kadang-kala dia akan doa 15 minit. 20 minit. Rabbana, Rabbana. Dia lupa bahawasanya salat dia daripada awal salat, dia buka salat, dia dah doa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kan kita doa. Dalam salat, Fatihah kita adalah doa. Selawat atas Rasulullah doa. Hujung tasyahud akhir ada banyak doa tahu. Rasulullah banyak doa dalam tasyahud. Antaranya, Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya. Wa a'udhu bika min fitnatil qabr. Wa a'udhu bika min fitnatil dajjal. Banyak doa di hujung salat. Sebelum salam. Banyak doa Rasulullah. Tapi kita tak pernah belajar. Sebab tu kita akan reka bid'ah. Sebab sunnah telah hilang. Setiap bid'ah datang akan hilangkan sunnah. Naam. InsyaAllah saya cukup setakat ini ikhwani. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Mudah-mudahan insyaAllah pertemuan kita hari ini membawa fahaman dan insyaAllah penjelasan dan pencerahan. Dan saya rasa tinggal siri yang kelima insyaAllah. Bukan esok. Sebab esok saya ada khutbah Jumaat. Siri kelima insyaAllah kita akan sambung nanti. Di mana siri bagaimana Syiah. Siri khas mengenai dosa paling dahsyat, dosa kepala bid'ah. Siri kelima, bahaya kepala bid'ah. Dialah yang akan menanggung segala dosa orang ramai. Sebab dialah orang pertama yang reka bid'ah, seperti orang pertama yang masukkan syirik dan merosakkan orang Arab Quraisy, sedangkan mereka atas tauhid. Tapi datang Amru ibn Luhai, ingatkan saya insyaAllah, kisah Amru ibn Luhai, orang pertama yang tukar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukar sunnah Nabi Ibrahim dan tukar agama Islam menjadi ada berhala dan ada sanjung kubur dan sebagainya insyaAllah. Kita akan bicara siri kelima, bid'ah dalam akidah insyaAllah.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.